Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertemu lagi kita pagi Isnin, pagi yang segar, yang fresh. Okey, saya Sima Saad akan bantu anda dalam menyelesaikan masalah menjahit anda. Okey, bagi newbies sangat digalakkan untuk menonton video live saya ni sebab saya ajar daripada perkara yang paling awal sampailah nanti kita akan belajar banyak lagi. Okey. Hari ni kita nak belajar cara masukkan benang ke dalam mesin jahit Black Warrior. Mesin jahit hitam. Mesin jahit kepala hitam ni sangat legend, okey. Dari dulu sampai sekarang pun masih ramai lagi orang guna sebab ketahanan dia dan kebagusannya, walaupun dia adalah mesin yang manual je. Okey, bagi kita newbies, manual tu bagus, okey. Boleh slow-slow, okey. Tapi kalau kita dah biasa, kita nak cepatkan lagi kerja kita, kita kena guna motor. Pasang je motor, buka rantai dia tu, rantai mesin, kita gantikan dengan motor, dah boleh bergerak lebihlah laju. Tapi benda-benda lain tu semua masih manual lah. Okey, Okey, hari ni jom kita tengok mesin jahit ni. Okey, kena kedepankan sikit. Okey, kita tengok mesin je lah kan. Sebab bilik saya ni belum berapa kemas cantik sangat lagi. Janji kita dapat belajar dulu yang paling basic ni sebelum kita memulakan menggunting, menjahit. Benda ni paling penting lah. Okey, ini benang kita. Kita letak benang. Lepas tu, apa perkara yang paling ni kita buat adalah isi dulu skoci. Kita isi dulu benang bawah skoci dan gelendong ni. Sama juga macam mesin jahit portable, cara masuk dia mestilah macam tu ya. Ingat macam saya buat hari tu, dari ibu jari saya ni dia mesti ke sana dan skoci penyangkut mesti ke atas, kita masukkan. Lepas tu masuk dekat ada laluan di tepi tu. Masuk dah. Okey. Dah masuk dah tu. Maksudnya dia ketat lah. Kalau dia macam tu, dia longgar sangat tu, maksudnya dia tak bagus. Jahitan akan jadi loose je. Ataupun memang dia tak akan sangkut lah. Okey. Tu masuk. Masuk dia pun sama je. Dia akan bunyi teka sikit supaya dia ketat lah. Dia kejap pada tempat dia tu, soket dia tu. Untuk mesin ni pun, okey, kalau berdebu, kita boleh juga buka dia ni. Dia ada penyendal kat sini. Kita boleh buka dia macam mana saya tunjuk kita buka mesin portable hari tu. Okey, jika nak tahu, boleh tengok balik live saya 2 hari lepas ya. Sebab mesin saya ni, dia agak ketat. Saya takut nanti kan saya tak dapat pasang dia balik. Okey, jadi kita dah ada benang tadi kan. Okey, ini dekat belakang ni dia ada macam penyangkut. Tak nampak ya. Kejap ya. Saya cuba adjust dia bagi. Kejap. Okey, kejap. Tak nampak juga sebab dia terhadang dengan ni. Tak boleh nak bergoyang mesin. Tak apalah. Kat sini ada penyangkut. Semua insyaAllah lah. Siapa ada mesin, boleh terus tengok mesin masing-masing. Lepas tu, dia terus jalan ke belakang ni. Kat sini, ada macam roda ni. Kita masukkan di tengah-tengah dia. Kita pun pusing roda tu. Syung. Depan ni ada penyangkut. Kita sangkut pula dekat sini. Sebelum kita sangkut dekat... Kat sini macam ada. Nampak tak? Dawai halus ni, kita sangkut pula kat dawai halus tu.
Dia bersangkut-sangkut je. Okey. Dan naik ke atas, masuk dalam ni, lubang ni. Ini boleh bergerak lubang ni ya. Turun naik ni kita dari belakang ke depan. Okey. Lepas tu masuk dekat, ada penyangkut kat sini satu. Penyangkut dekat sini macam lebih kurang dawai juga tapi lebih keras. Masuk tu dan masuk pada jarum. Masuk daripada kiri ke kanan, ke dalam. Sebab jarum untuk mesin jahit hitam, lubang dia dari tepi, dari kiri ke kanan. Kalau mesin portable dari hadapan ke belakang. Mesin yang tu macam ni, yang ini macam ni kan. Jarum dia. Okey. Jadi itu sahaja tau. Sebenarnya sangat mudah nak masukkan. Okey, tapi macam tadi saya tak tunjuk cara nak pergi. Nak pusing benang dia ni. Okey ya, kita tunjuk cara pusing benang sekejap. Okey, kita samalah, kita pusing dulu beberapa kali pada gelendong benang. Okey, lepas tu dalam keadaan rolling dia dari sini, dia akan pusing macam ni ya. Okey, kita sini ya, kejap. Sini. Sorry. Jatuh pula. Tak apa, kita ulang. Gulung balik. Sebaiklah mesin ni dia banyak lubang. Senang nak ambil. Tangan ada lubang besar kat bawah ni. Memang boleh capai lah kat perut. Okey, masuk macam tu. Bunyi tek. Lepas tu kita tekan ni. Dia akan kedap lah. Tak boleh keluar dah. Okey, lepas tu sebenarnya better letak kat bawah ni ya. Untuk benang kita letak bawah ni. Tapi saya punya ni dia longgar, dia selalu tercabut. Saya letak atas je dan saya suka pegang benang ni. Ya. Okey, jadi saya pegang dia supaya dia selalu tersangkut ni. Nampak tak? Ini hal dia suka tersangkut kat bawah. Jadi kita jaga dia supaya dia tak tersangkut. Okey, dia dapat roll. Dia dapat rolling kita punya gelendong. Okey, lepas tu senang je, buka je lah. Tarik. Masukkanlah kat dalam si koci kita tadi. Dah boleh buat kerja. Oh, tapi macam ada orang buat kerja lah dekat sini. Hilang saya punya. Sebab ini dia tak ada tau. Kalau macam portable, dekat tepi ni ada pemutus benang. Kejap ya. Mungkin ada. Kat belakang ni ya. Kat belakang ni. Okey. Dia boleh putuskan kat situ. Kita tak ada gunting atau cutter pun kita boleh. Cuma takut dia ni mengembang je lah. Benang ni untuk kita masuk dalam lubang jarum nanti. Sekejap ya, saya masuk balik. Okey. Mesti kita nak tahu juga kan, berapakah jarak. Ini adalah setting untuk jarak jahitan kita. Okey. Saya cuba tunjuk. Maaf ya, agak ni sikit. Okey. Saya dah setting dekat situ. Untuk kain, sebab saya memang biasa jahit kain ni je. Ni tekan ya. Bila kita dah ni, kita nak turunkan tapak, tekan kat belakang tu. Lepas tu, jahit bismillahirrahmanirrahim. Sekejap ya, berkedut. Inilah kepayahannya bila ada gunting kita dicilok sekali dengan cutter. Okey, ini pun menjadi juga ni. Ini adalah penetas benang tapi dia pun sangat berguna dia sebab dia memang tajam ni kan. Ini penetas benang yang murah je. 2-3 dah dapat. Ada yang lebih mahal. Tapi bagi beginner, kalau anda semua rasa
untuk menaikkan semangat anda beli yang mahal adalah terbaik, silakan. Tapi kalau anda rasa semangat menjahit anda tu belum betul-betul ada, takut nanti tiba-tiba tak suka pula menjahit ni, belilah yang jenis murah-murah ni je dulu sebagai pembantu anda. Kalau tak suka dah menjahit pun lepas ni, taklah rasa ralat sangat, tak guna barang yang mahal-mahal tu kan. Okay, jap. Saya kena lipat sikit sebab kain ni dia jadi macam tengok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Elok tak? Okay. Slow-slow pun tak apa, tak dosa. Okay. Kalau nak laju lagi, kita tekanlah pedal motor kita tu paling sampai habis. Dia laju dah dia. Ini jahitan dia depan, ni belakang. Kita nak masuk. Okay. Okay. Saya guna jarak 5/6. Maksudnya bawah daripada, kalau siapa ada mesin ni boleh tengok. Dia ada start nombor 6, 7, 8, 10, 12, 15, 20, 30. Jadi saya letak di bawah lagi daripada 6 tu. Tapi kalau bawah sekali pula, dia akan menjadi sangat jarang untuk kita tarik kedut. Kalau kita nak buat kedut-kedut yang tanpa menggunakan tapak kedut mesin ni, pun itu untuk yang kedut lah. Kalau yang paling bawah sekali tu dia memang sangat jarang. Yang atas-atas ni memang makin rapat. Dia makin ke atas makin rapat jahitan. Okey. Rasa-rasa faham tak dengan mesin jahit hitam ni? Mesin ni dia tak banyak hal tau, tengok ya. Saya selalunya kalau mesin ni saya bubuh dekat atas ni ada lubang kecil, ada lubang besar sikit. Kalau mesin ni buat hal pun, paling-paling saya letak minyak. Saya titik setitik. Sini ada mana-mana lubang yang ada dekat mesin ni, saya letak setitik. Lepas tu saya diamkan dia. Bila kita letak minyak tu, diamkan dulu. Jangan menjahit terus sebab nanti kain kita kena minyak. Kita lap-lap pun nanti dia akan keluar. Jadi biar bagi dia ni, yang dalam ni dia sampai dekat dalam komponen-komponen dalam. Ni ada lubang pun masuk je minyak. Dia ni tak banyak songeh. Mana ada lubang, korang masukkan je minyak. Sini tak payah lah, ni tak ada apa pun. Okey. Jadi dia akan serasi dengan mesin korang nanti 2 jam ke esok ke kan. Masa tu korang pergilah gunting dulu ke. Jadi dia akan dia akan mengelokkanlah balik. Selalunya kalau kita dah rasa dia serak, gerok macam tu pun, kita bubuh minyak titik-titik tu guna botol tu kan kecil tu. InsyaAllah lepas tu dia akan okey terus. Dia tak se-complicated mesin jahit portable yang kita tak boleh bubuh minyak macam tu. Better kita pergi hantar dekat Pomen. Sebab dia kena buka otak dia kat tepi tu. Ada setengah orang yang susah, tak reti nak buka. Memang tak boleh nak buka. Saya boleh buka tapi saya takut saya salah bertindak. Okey. Yang itu pun sama juga. Jadi serahkan je lah bab pomen-pomen untuk mesin portable pada Pomen. Yang mesin ni insyaAllah boleh buat sendiri. Sebab nak bawa ke kedai pun berat tau. Walaupun bawa kepala dia je. Okey. Saya rasa tak ada apa benda pun yang lebih kritikal untuk mesin ni. Cuma kita kena, kalau siapa yang masih mengguna dayung dia ni yang bawah ni, badan bawah ni punya dayung, anda cuma pastikan dia dekat sini akan ada rantai lah. Rantai dia saya nak tunjuk sebab saya dah tak guna, saya buang kot. Sekejap ya, kejap. Ya. Ni dia. Buang tak buang masih ada dalam bilik ni. Okey, dia macam ni nanti. Dia duduk dalam, dia dekat sini. Adalah sampai kita kena pusing dia pada roda besar kat bawah tu, baru dia boleh menjalankan mesin ni dengan dayung. Tapi sekarang ni saya cuma guna motor.
Dia ada rantai pendek tu je menyangkutkan motor ni. Ni motor ni. Okey, rantai tu pun saya pernah buat stok. Okey, saya pernah buat stok. Kononnya nanti sekarang takut dia putus. Kan kedai tutup ke apa ke. Saya pun fikir saya buatlah stok, saya simpan. Tak payahlah. Saya sarankan tak payah buat stok. Bila dia rosak je nanti beli. Sebab kalau kita buat stok nanti dia mereput. Macam tu lah jadi. Saya akhirnya bila saya nak guna dia dia patah. Dia baik duduk dekat sini je, dia elok. Sampailah dia dah terputus-putus berbulu tu, kalau nak tukar dia dah longgar, lendur kan, dia dah tak boleh tegang, tukar. Kalau dia mereput, kalau dia dah koyak pun tukarlah. Dia dah tak akan elok, dia tak boleh nak jalan dengan laju dah walaupun kita guna motor. Okey, jadi tak payah buat stok benda tu ya. Kalau nak buat stok cuma jarum je. Jarum sangat penting buat stok. Yang ini tak apa. Yang ini simpan je dekat bawah badan dia ni. Okey, kejap. Sama ada kita nak angkat macam ni. Berat juga ni. Ataupun kita selup ikut bawah. Bawah ni ada lubang besar. Kita simpan tali ni, tak apa. Berat besi. Dia memang besi padu betul. Okey. Jadi simpan je dalam tu. Sebab bila tali motor ni kononnya dia rosak di tengah malam. Itulah tujuan rantai spare tadi, untuk kita gunakan dia. Gantikan dulu dia sekejap sebelum kita beli rantai motor yang baru. Okey? Okey. Ada apa-apa tak persoalan? Sebenarnya saya tak nampak apa-apa komen. Ada tak siapa-siapa komen ni? Tapi kalau ada komen, soalan, saya bolehlah cuba jawab. Okey. Saya pun tak tahu apa lagi soalan sebab mesin ni dia sangat simple. Dia simple je. Dia tak ada kena masuk macam teruk-teruk sangat lah. Okey. Dan tapak dia boleh tukar. Ada tapak-tapak. Ada juga tapak-tapak untuk mesin tu. Kalau kita pergi kedai, kita cakap je nak beli tapak untuk mesin kepala hitam. Yang ni berkaki-kaki ni. Berkaki-kaki macam ni, dia ada kaki macam ni. Memang untuk mesin kepala hitam lah. Sebab kalau mesin portable, dia dah tak ada kaki. Kaki dia dah melekat pada mesin. Kalau kita beli, dia memang macam ni lah. Ini untuk jahit. Ni dia ada kiri kanan tau. Ini untuk jahit zip kain, untuk jahit tepi getah. Okey, kita nak pasang getah pinggang kan. Kita tak nak tindih punya kita getah tu. Jadi ni dia akan lalu sebelah getah je. Dan dia jahit sangat fit, cantik je. Kalau kita guna tapak biasa yang dua tu, kita sama ada jahitan tu tak fit dekat tepi kita punya getah, dia akan jadi ada berongga, ataupun kita kena naikkan sebelah tapak ke atas getah. Jadi kita punya pilihan di tangan sendirilah. Jadi kalau rasa nak beli yang jenis macam ni pun boleh. Ni untuk zip kain pun boleh. Kita tak kisah siapa kidal ke, siapa right hand ke, kanan ke, kita boleh. Kalau kita biasa ikut belah sini, gunalah. Ni pun boleh guna. Untuk dia ada juga ni ya, untuk jahit zip sorok. Warna putih dia tak panjang sangat. Kalau untuk mesin industri, dia lebih panjang ya. Punya dia ada beza. Kita kena tanya tau orang kedai, sebab takut kita kata nak beli tapak mesin tapak zip sorok, dia bagi yang panjang, tak boleh guna sebab dia pack terus sampai ke tapak mesin tu. Tak boleh. Ini dia pendek je punya dia kaki ni. Ni untuk mesin hitam. Okey, lagi. Tapi kalau ini untuk portable jenis macam ni je. Untuk jahit zip sorok. Dia ada line ya kat bawah ni. Untuk bagi lalu satu-satu mata track zip sorok tu. Ini pun ada line juga.
Macam tu. Tapi bentuk dia berbeza lah. Yang sama cuma ada lubang kat situ. Laluan untuk bagi masuk jarum. Deg-deg-deg. Okey. Tak ada apa dah. Ini pun banyak lagi tapak dalam beg saya. Ini yang macam tapak-tapak yang selalu saya guna. Saya letaklah dekat sini. Sangat malas kan nak ambil kat dalam apa? Beg betul. Macam ni. Tapak sebelah. Untuk zip lah. Untuk zip. Ini untuk portable ya. Di sebelah macam ni. Okey. Tak apalah, nanti bila kita belajar menjahit, insyaAllah kita akan godek-godek lah banyak lagi jenis tapak yang mungkin time kita nak guna, kita khabar apa kegunaan dia. Okay, tapi sebenarnya bila jahit baju kurang biasa ni, jahit biasa-biasa ni, kita tak banyak mengguna tapak. Maksimal saya rasa 3 je lah. Tapak biasa yang ada 2 macam tu. Tapak sebelah untuk guna untuk zip kain ke apa ke. Dan tapak zip sorok. Tapi untuk kalau kain moskrip macam ni, memang saya tak guna pun tapak sebelah untuk zip tu. Sebab saya tak pakai zip. Untuk getah pun saya tak pakai. Saya cuma menggunakan tapak 2 tu dan sebelah saya naik ke atas getah. Sebelah ni jadi dia akan lalu elok je dekat tepi getah. Pandai lah itu, kita kontrol sendiri. Okey, saya rasa tu je. Saya tak nak ambil panjang masa anda semua hari ni. Semoga pembelajaran untuk masukkan benang ke dalam mesin jahit hitam hari ini sangat membantu anda semua, sangat bermanfaat. Dan jika anda inginkan, jika anda rasakan video ini sangat bermanfaat, kongsikan dengan rakan-rakan anda yang lain supaya mereka juga mendapat manfaat daripada live kali ini. Okey, itu saja dari saya, Si Masaat. Jumpa lagi untuk next live kita, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.